Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, akhirnya satu lagi pendedahan berkaitan dengan projek yang sebelum ini di bawah kepimpinan Pakatan Harapan semasa era Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri. Projek tersebut adalah bernilai RM500 juta dan semasa Perikatan Nasional yang menjadi kerajaan, projek tersebut telah dinaikkan sehingga RM654 juta dan terdapat tanda tanya kenapa proyek itu tiba-tiba dinaikkan nilainya. Akhirnya, dalam satu kementerian di dalam kerajaan, pendedahan terkini berkaitan dengan Kementerian Sumber Manusia yang digesa, jelaskan kerajaan Perikatan Nasional beri proyek RM654 juta tanpa tender. Nah, saudara-saudara, ini satu lagi pendedahan yang bagi saya akan buat ramai panas telinga, akan buat ramai pening kepala, terutamanya kepada kepimpinan Perikatan Nasional pada ketika itu. Dalam satu artikel yang mengesahkan KSM, Kementerian Sumber Manusia, digesa untuk memberi penjelasan berhubung isu pemberian kontrak pembinaan pusat rehabilitasi neuro, robotik, dan cybernetik Kebangsaan Pertubuhan Keselamatan Sosial ataupun Perkeso yang bernilai RM654 juta di Ipoh, Perak tanpa tender, terbuka atas alasan menjimatkan massa. Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kula Segaran memberitahu Malaysia Kini proyek itu bernilai RM500 juta ketika dia menjadi Menteri Sumber Manusia era pentadbiran PH dan harganya dinaikkan kepada RM654 dan kepada RM654 juta ketika PN memerintah negara. Dalam artikel ini, semasa saya menjadi Menteri Sumber Manusia pada tahun 2018, proyek ini hanya bernilai RM500 juta. Pada masa itu, saya memastikan Perkeso memperoleh tanah kerajaan supaya harganya jauh lebih murah dan kami telah mengadakan banyak penglibatan dengan Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perak ataupun SEDC dan akhirnya memperoleh tanah itu di Bandar Baru Meru di Ipoh. Semua ini dilakukan secara telus dan terbuka, tapi tender RM654 juta ini dilakukan semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Nah, bagi saya ini satu lagi pendedahan yang mengejutkan Muhyiddin Yassin yang memimpin negara pada ketika itu, memimpin kerajaan pada ketika itu Tan Sri Muhyiddin Yassin dan kepimpinan dari Perikatan Nasional. Jadi, saya minta Kementerian Sumber Manusia, KSM dan Perkeso jelaskan kenapa kenaikan mendadak itu. Apakah kos tambahan yang telah Anda keluarkan? Apakah kemudahan tambahan yang Anda bina dengan wang tambahan itu soalnya? Malaysia Kini telah menghubungi KSM dan Perkeso berhubung dakwaan ini, namun masih belum mendapat maklum balas lanjut. Pada 24 Mei, KSM dalam jawapan terhadap soalan Kula Segaran di Parlimen berkata, projek tersebut diberi keizinan untuk perolehan secara rundingan terus oleh Lembaga Perkeso pada 23 Februari 2022. KSM memaklumkan perolehan proyek itu dimuktamadkan pada 1 April 2022 dengan kos sebanyak RM654 juta atas sebab penjimatan massa. Jadi saudara-saudara, adakah ini satu lagi salah laku? Kalau ini benar dapat dibuktikan adalah salah laku, sudah pasti yang perlu menjawabnya adalah kepimpinan Perikatan Nasional pada ketika itu. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Anda boleh tekan butang like, Anda boleh share video ini, dan tekan butang subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan bapak semua, saudara-saudara yang saya hormati sekalian.
Satu kejutan besar, satu pendedahan terkini berkaitan dengan rasuah Rm11 juta yang melibatkan salah satu ahli parlimen dalam kerajaan. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang memang benar-benar tidak suka ataupun benci dengan segala aktiviti berkaitan dengan rasuah. Nah, pada akhirnya berkaitan dengan kes rasuah salah satu ahli parlimen dalam kerajaan, yaitu pengerusi DAP sendiri, Lim Guan Eng. Akhirnya satu pendedahan yang mengejutkan Lim Guan Eng dan istrinya, di mana rasuah Rm11,6 juta ini yang melibatkan nama Lim Guan Eng dan istrinya. Akhirnya peguam Lim Guan Eng buat satu pendedahan yang buat ramai panas telinga. Akhirnya, peguam mahu kes rasuah dan pengubahan wang haram Guan Eng dan isteri dibuang. Jadi apa persoalan yang bermain di pikiran saya adalah sekiranya Lim Guan Eng dapat dibuktikan bersalah, sekiranya benar-benar Lim Guan Eng dapat didedahkan bahwa beliau dan istrinya memang terdedah dengan salah laku ini, apakah beliau akan dipecat? Apakah beliau mungkin akan dikenakan tindakan undang-undang? Apakah beliau ditangkap? Nah, itu menjadi persoalannya. Akhirnya peguam Lim Guan Eng mahu kes rasuah dan pengubahan wang haram Guan Eng dan istri dibuang. Pada 28 Mei 2023, peguam kepada pengerusi DAP Lim Guan Eng, RSN Raya, memaklumkan Mahkamah Tinggi bahwa anak guamnya bersama istrinya Betty Chiu dan ahli perniagaan Pang Li Kon memohon tuduhan rasuah terhadap mereka dibatalkan. Raya memberitahu bahawa beliau akan memfailkan permohonan supaya kes membabitkan projek asrama pekerja asing bernilai Rm11,6 juta itu digugurkan. Katanya, pihak pendakwaan menggunakan keterangan daripada kes jenayah terdahulu, membabitkan pembelian banglo oleh Lim di Jalan Pinhon, walaupun beliau dilepaskan pada tahun 2018. Jumaat lalu, Lim, Chiu dan Pang hadir untuk perbicaraan di Mahkamah Tinggi dan mengaku tidak bersalah terhadap tuduhan berkenaan. Mereka didakwa mengikut Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Pesuruh Jaya Kehakiman Merafiah Muhammad menetapkan 11 September untuk pengurusan kes dan ketiga-tiganya dibenar memindahkan wang ikat jamin sebanyak Rm50,000 dicadangkan sebelum ini. Pada 11 Ogos 2020, Guan Eng didakwa atas kapasitinya sebagai Menteri Kewangan ketika itu, sebagai Ketua Menteri ketika itu, dan pengerusi Lembaga Perolehan Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang ataupun PDC, menggunakan jawatan untuk mendapatkan suapan membabitkan Rm372,000 untuk dirinya dan istrinya melalui syarikat. Nah, saudara-saudara, ini pasti satu lagi pendedahan yang besar, pendedahan yang mengejutkan. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.